أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan Islam serta kehidupan ini, kita masih lagi dapat bersama menikmati kenikmatan, keindahan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini, atas asas keyakinan kita bahawasanya kehidupan di dunia ini tidak akan kekal. Maka kita mengambil peluang, termasuk pada pagi ini, untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman serta penghayatan kita terhadap tuntutan Islam, tuntutan Al-Quran, tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar akhirnya kita sentiasa berada dalam keadaan manusia, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi kuliah pagi Jumaat kita yang kita mula pada minggu lepas. Cuma sebelum kita mula, amat nak betul sikit hak yang minggu lepas. Minggu lepas dalam mukadimah tu dia ada sebut tentang budaya orang Kelantan zaman dulu yang menggambarkan dekat dia dengan agama ni, bersungguh dia dengan amalan-amalan agama, termasuk dua masa, iaitu masa nak sambut bulan Ramadan dan masa malam nisfu Sya'ban. Jadi ada istilah khusus bagi orang Kelantan nak sambut bulan Ramadan, hari terakhir bulan Sya'ban tu dia panggil hari Megang. Waktu betul dah lah hari Megang. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ni ada istilah khusus dia panggil Bura'ak. Amo minggu lepas amo sebut Bura'ak. Bura'ak mana lain. Bura'ak. Bura'ak ni dia daripada bara'atun minallah. Maknanya nak berlepas diri daripada dosa lah maksud dia. Jadi hadir pada program khusus. Kalau orang zaman dulu dia bersungguh, antaranya program malam nisfu Sya'ban. Hak masalah warid tak warid, sahih tak sahih, itu nombor dua. Kita bincang waktu lain. Tapi asasnya, maknanya dua masa ni antara masa-masa yang kalau orang Kelantan dia bersungguh. Satu, sehingga ada istilah khusus. Nak sambut puasa dia panggil hari Megang. Nak sambut malam nisfu Sya'ban dia panggil hari Bura'ak. Bura'ak ni daripada bara'atun minallah. Dia memberi makna
pada nisbah pada dia adalah buat program doa, majlis, tahlil ke, ceramah ke, kuliah ke, dengan harapan supaya boleh tambah pahala dan boleh kurang ataupun hilangkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana sebut minggu lepas, kuliah ni adalah kuliah tafsir, dan kita khusus pada buku yang berkaitan dengan pentafsiran yang ditafsirkan oleh almarhum ayahanda Tok Guru. Jadi amo pun rasa berat sebenarnya, cuma atas dasar ialah kalau hubungan seorang anak dengan ayah, kita ni antara benda yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah ilmu yang kita amal, yang kita sebar. Jadi ilmu yang kita amal, yang kita sebar ni dia berterusan, jariah dia, pahala dia sampai ke hari akhirat. Jadi sebagai salah satu cara untuk seorang anak supaya ayah ni, mana-mana anak pada mana-mana ayah, antaranya ialah kalau ilmu yang telah disebar oleh seorang ayah, maknanya antaranya ialah seorang anak tu dia teruskan legasi tersebut supaya raddul jamil, kita panggil, kita balas balik jasa seorang ayah kita dengan pelbagai cara. Antaranya dia telah tafsir ayat-ayat suci Al-Quran ni supaya difahami oleh umat Islam khususnya dan diamalkan. Jadi kita teruskan dengan harapan sikit sebanyak pahala tu berterusan kepada kita semua dan kepada almarhum ayahanda Tok Guru. Jadi kebetulan minggu lepas amo balik Kota Baru dan amo jumpa dengan bonda. Amo maklum pada bonda tentang kuliah ni, program ni. Jadi amo pun minta juga dengan bonda supaya bonda doa supaya dipermudahkan amo sendiri, supaya mudah untuk sampaikan, dan supaya adik kakak yang dengar ikut kuliah ni dapat mudah faham lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sebelum kita mula ayat daripada surah An-Nas, kita sambung sikit lagi mukaddimah minggu lepas. Di mukaddimah tu mula-mulanya kita sebut tentang macam mana almarhum ayahanda Tok Guru sebut, apabila kita nak baca Quran, kita nak berurusan, berinteraksi dengan Quran, dia secara automatik kita akan ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran ni, ayat Quran ni turun kepada Nabi SAW. Dalam masa sama kita ingat juga macam mana hubungan Quran Nabi SAW dengan malaikat. Sebab dia adalah pengantara antara Allah SWT dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan masyiah, dengan kehendak, ketentuan daripada Allah SWT. Dan tentunya apabila kita hadap Quran, automatik juga kita ingat bahawasanya Quran ni adalah wahyu Allah SWT. Kita ingat Allah SWT, maka kita akan ingat keseluruhan. Kita dicipta oleh Allah SWT. Kita juga akan mati berjumpa dengan Allah SWT. Kita akan dibalah, dihakimi oleh Allah SWT mengikut niat dan amalan kita semasa kita hidup atas dunia ini. Dan kita ingat bahawasanya Allah SWT lah, dialah yang pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi Nabi dan Rasul, untuk diturunkan wahyu yang menjadikan wahyu Al-Quran ni sebagai panduan antaranya kepada kehidupan kita semua semasa kita hidup atas muka bumi ini. Jadi kita boleh gambarkan kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah SWT yang menurunkan wahyu, yang memilih Nabi Muhammad SAW, yang mencipta seluruh makhluk termasuk kita. Jadi kalau kita fikir semua sekali itu, dia boleh mengingatkan kita betapa kita ni terlalu lemah, terlalu dhaif, terlalu kerdil nak banding dengan kekuasaan Allah SWT. Sebab itulah dia kata, apabila kita fikir macam tu, perasaan sombong kita,
perasaan kita rasa kita ni hebat, perasaan takabur kita, ataupun dalam istilah bahasa Kelantan dia panggil manggok, dia panggil gedebe, maknanya tidak ada, akan turun. Suhu panas tu dalam diri kita tu akan turun. Mana tak padan kita nak gedebe, tak padan kita nak manggok, nak sombong, nak takabur, nak banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Dan Al-Quran ni kita yakin sepenuh dianya turun daripada langit. Maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW pun dia mengaku bahawasanya tidak ada satu ayat pun, satu kalimah pun yang mari daripada Nabi SAW. Semuanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ayat Quran termasuk dalam surah ni, surah Al-Haqqah ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Maknanya kalaulah Nabi SAW ni mereka cipta Quran, seolah Quran ni mari daripada dia, tentulah Allah Ta'ala juga akan mengambil tindakan tegas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak rayaknya bahawasanya Allah Ta'ala nak hapuskan dalam hati kita ni keraguan, kesamaran tentang kesahihan Al-Quran. Maknanya kita kena yakin sepenuh sehingga sekarang ni dan berterusan sampai hari kiamat, Al-Quran ni walau satu huruf, walau satu kalimah pun tidak berkurang dan tidak bertambah. Hak kita duk baca sekarang ni, hak kita pegang Quran sekarang ni, hak itulah sepenuhnya yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Quran ni sepenuhnya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia sebut Quran ni wajib kita belajar, wajib kita baca, wajib kita fahami, dan wajib kita hayati dalam kehidupan kita. Sama ada kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan bernegara, semua mesti berpandu kepada Al-Quran. Jadi secara mudahnya, dalam tempoh 23 tahun, Quran ni turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Gambarannya nak cerita Islam ni dah cukup sempurna. Jadi kerja Nabi, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul ni telah sempurna semua sekali. Sebab itulah di sudut sejarahnya, selepas pada itu, selepas turunnya ayat ni dalam tempoh yang tidak lama, Nabi SAW wafat. Nabi SAW meninggal dunia. Itu gambarannya. Jadi nak suruh kita mudah, dalam buku ni, Tok Guru beri contoh macam turunnya Al-Quran dalam tempoh 23 tahun sehingga akhirnya sempurna penurunan Al-Quran, sebutir Quran kita ada sekarang ni, dengan 9,000 ayat lebih, dengan 114 surah, 30 juzuk ni, gambarannya macam kita bina sebuah rumah. Dan memang ada pun Nabi SAW cerita macam mana Islam, macam mana ajaran wahyu daripada Allah SWT bermula dengan penurunan penciptaan Allah Ta'ala Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, gambaran kesempurnaannya khususnya Al-Quran, wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, gambarannya macam kita buat sebuah rumah, satu bangunan. Semua sekali dah comel, hanya tinggal setepak lagi yang masih ada kekosongan. Jadi setepak itulah gambarannya Nabi SAW. Jadi apabila Allah Ta'ala utus Nabi, maka sempurnalah kehendak Allah SWT. Panduan hidayah yang Allah Ta'ala nak beri kepada seluruh makhluk, terutamanya kepada manusia ni, telah sempurna dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Islam ni, Quran ni wajib kita jaga. Jadi sebagaimana kita bina rumah, dia bagi contoh, kita bagi kepada tukang rumah
dengan pelan rumah kita nak buat macam ni. Jadi mestilah tukar rumah ni buat sebagaimana kehendak kita sebagai tuan rumah. Kita nak luah mana, kita nak berapa tingkap, kita nak berapa bilik, di mana bilik tidur, di mana bilik air, semua sekali tukar rumah ni mesti ikut pelan yang kita nak. Itulah gambarannya. Islam ni mesti kita jaga dengan baik dan kita jaga sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tak boleh sama sekali kita kata kita nak jaga Islam tapi mengikut kefahaman kita, mengikut pemikiran kita, tak boleh. Kita kata kita nak jaga Islam mesti mengikut kehendak Allah SWT. Macam mana kita nak faham mengikut kehendak Allah SWT? Kita berpandu kepada Al-Quran. Macam mana kita nak faham Al-Quran ni? Kita tengok macam mana Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran dalam kehidupan dia. Sama ada tafsir Quran dengan ayat Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan kefahaman para sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin sepenuh bahawasanya Al-Quran ni tak mampu kalau ada makhluk, kalau ada manusia, individu ke kumpulan ke nak selewengkan makna Al-Quran ni, tak boleh, tak mungkin, mustahil. Sebab Allah Ta'ala sendiri jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaupun Nabi SAW telah berakhir, maknanya Nabi Muhammad SAW adalah pengakhiran, penutup segala Nabi-Nabi dan Rasul, tetapi dengan kehendak masyiah daripada Allah SWT, Nabi SAW kata tetap ada orang atau kumpulan yang boleh sentiasa daripada masa ke semasa memperjelaskan makna Islam yang sebenar, yang kita panggil mujaddid, yang dalam hadis sebut inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, setiap lebih kurang 100 tahun Allah Taala akan utus individu ataupun kumpulan tertentu yang memperjelaskan, tajdid, memperbaharui makna sebenar Al-Quran supaya Al-Quran ni kekal. Makna dia tu kekal sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama dia ada bincang siapa dia mujaddid ni, sebab tidak ditentukan, semuanya adalah ijtihad. Cuma sebahagian besar ulama hampir ittifaq mujaddid pertama yang makna daripada hadis ni adalah khalifah Islam Umawi yang ke-8 Umar Abdul Aziz. Itu dia kata mujaddid yang pertama, 100 tahun yang pertama. Kemudian diikuti oleh kebanyakannya kata Imam Syafi'i, Ibn Suraij Al-Baqilani, Imam Ghazali, Imam Ar-Razi. Itu antara susunannya. Dan sebahagian ulama kata ada individu, ada kumpulan. Tak apalah itu. Yang pentingnya sehingga sekarang ni alhamdulillah, insya-Allah Islam ni tetap terjaga. Asasnya jaminan daripada Allah SWT. Yang keduanya, ramai di kalangan umat Islam ni, umat Nabi Muhammad SAW khusus, yang cakna terhadap Islam ni, terhadap risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran ni terjamin, terjaga sama ada secara bertulis ataupun melalui hafazan. Kita tahu ramai hufaz daripada seluruh dunia, umat Islam, walaupun bukan daripada bangsa Arab, tetapi takdirnya hikmat Allah SWT ni boleh hafal dengan lancar, dengan baik, selain daripada Quran ni terjaga melalui penulisan. Sebab itulah kita tengok banyak syarikat-syarikat seluruh dunia, termasuk di negara kita Malaysia, cakna terhadap percetakan Al-Quran, dan sekarang ni semakin comel. Sama ada kertasnya, sama ada tulisannya, sama ada maknanya, sama ada huraiannya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita orang Islam ni, kalau kita kata kita dah tua, tak pandai Al-Quran macam-macam, tak boleh. Kita kena rasa malu dengan diri kita
malu kita nak berdepan dengan Allah SWT di akhirat kelak dalam keadaan kita tidak pandai Al-Quran. Jadi wajib kita belajar Al-Quran. Jadi asasnya dalam muka surat akhir mukaddimah tu jadi berdasar kepada sejarah start daripada asal penciptaan Allah SWT bermula dengan Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang ni, benda ni turutannya satu. Akhirnya semua kita manusia ni kembali kepada Allah SWT. Kalau kita nak beribadat kepada Allah, nak semaya contohnya, semua kita tak kira duduk sebelah mana pun, semua kita menghadap tawajuh kepada Baitullah, kepada Kaabah. Kalau kita nak berpandu dalam kehidupan kita supaya kita dapat hidayah, tidak sesat, maknanya semua kita sepakat, semua kita kembali kepada Al-Quran. Itu nak menunjukkan kepada kita unsur-unsur penyatuan yang Allah kurniakan kepada manusia. Tidak kira manusia itu Melayu, Arab, Cina, India, Inggeris, Amerika ataupun apapun. Dalam Islam itu sendiri terdapat unsur-unsur penyatuan semua manusia. Ini nak menunjukkan kepada manusia, kepada kita semua tentang keindahan, tentang kesempurnaan Al-Quran itu. Al-Quran tidak diturunkan kepada kaum tertentu, masa tertentu, tempat tertentu. Tapi Al-Quran ini turun kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada kita manusia, tanpa terikat dengan keturunan, tanpa terikat dengan bangsa, tanpa terikat dengan budaya, tanpa terikat dengan bahasa, tanpa terikat dengan warna kulit. Semua sekali boleh bersatu dalam satu kesatuan, iaitu semuanya kembali kepada Allah SWT dengan cara kita memahami kehidupan ini melalui Al-Quran. Sebab itulah dalam contoh terakhir dalam mukaddimah ni dia sebut, kita duduk atas dunia ni, contohnya kita bawa kereta. Yang jadi aksiden, ramai orang mati, belaga apa semua sekali sebab kita tidak ikut peraturan. Maknanya kalau tempat kita ni tak ikut arahan peraturan yang ditentukan oleh JPJ. Kalau semua kita pemandu ni ikut sepenuh peraturan yang ditentukan oleh JPJ, kita rasa semuanya akan aman. Semuanya akan selamat, terutamanya kita berada di jalan raya. Begitu juga kita hidup atas dunia ni. Kalau kita betul-betul nak selamat, duduk atas dunia dan sampai ke akhirat, kita kena ikut peraturan JPJ Allah SWT, iaitu Al-Quran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam buku ni dia bermula tafsir surah 3 Qul kita kata, dan 3 Qul ni Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam buku ni kita mula dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dan setiap ayat, sebenarnya setiap surah dia ada kelebihan dia masing-masing. Ada kekuatan dia masing-masing. Asasnya semuanya adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau Qul a'udzu birabbin nas ni, Nabi SAW dia pernah bersabda, dia kata, alam tara ayatin unzilat al-lailata lam yura mithluhunna qattu. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maknanya secara mudah ada ayat yang turun memang hebat. Ayat ni yang tak pernah aku tengok, iaitu ayat daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik, Nabi sendiri SAW macam mana antaranya cara dia beramal. Ya, kita baca ayat Quran ni, kita kena tadabbur, itu yang terbaik. Jadi nak tadabbur, semoleknya kita kena fahamlah makna-makna ayat suci Al-Quran. Dan kita boleh beramal dalam kehidupan kita, termasuk dalam amalan sebelum kita tidur. Macam mana Nabi SAW, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Jadi Nabi SAW ni hampir setiap malam apabila dia nak tidur, jama'a kaffaihi. Dia, maknanya dia tak ada tangan, macam kita nak berdoa. Thumma nafatha fihima, kemudian dia hembuh di tangan dia tu, dan dia baca Qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian tangan ni dia akan sapuh pada seluruh tubuh dia. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dia mula dengan apabila tak ada tangan, kita baca 3 qul. Kemudian kita sapuh bermula dengan kepala kita sampai ke muka dan kepada seluruh tubuh kita yang bahagian depan. Wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Kalau Nabi SAW dia buat 3 kali. Jadi ini sebenarnya pun orang panggil bomo lah. Kita orang Melayu ni suka sangat bomo japi hak ni lah. Kita tak perlu sangat duk beragak kat orang. Ada masalah sikit pergi jumpa orang, masalah sikit pergi jumpa orang. Kita sendiri Allah Ta'ala buat semua kita ada kelayakan, ada kemampuan untuk japi, untuk bomo. Antaranya, sebagaimana kita tahulah, antara cara nak bomo ialah setiap kali kita nak makan, setiap kali kita nak minum khususnya, kita baca bismillah. Bismillah ni maknanya ayat japi lah, ayat bomo lah, bagi untuk bomo, untuk japi. Begitu juga kita nak selamat daripada gangguan zahir batin. Setiap kali kita nak tidur, kita beramal ni. Baca 3 qul. Ini antara fadilat. Dan kita tahu ada kisah sejarah menceritakan Nabi SAW pernah ada usaha orang nak sihir Nabi SAW. Cuma Nabi ni, amma ana faqad syafanillah. Maknanya Allah Ta'ala menyelamatkan dia, Allah Ta'ala menyembuhkan dia. Tidaklah dia kena sihir sehingga mengganggu ajaran dakwah dia nak bawa. Tidak. Cuma diriwayatkan bahawasanya Nabi ni ada masa dia fikir benda tu dia buat dah, sedangkan dia tidak buat lagi. Adalah sedikit gangguan. Kalau Nabi pun maknanya kena juga gangguan, itu semua dengan masyiah, kehendak, ketentuan daripada Allah Ta'ala, apatah lagi kita. Jadi salah satu caranya adalah kita bomo diri kita, kita japi dengan baca 3 qul ni lah. Ini tentang kelebihan fadilah 3 qul, termasuk qul a'udzu birabbin nas. Baik, ayat ni dia ada 6 ayat. Surah An-Nas, bagaimana kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara, ada sebut pemelihara sekalian manusia. Malikin nas, Tuhan Allah yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas. Apa yang kita minta berlindung daripada Allah, daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas. Pembisik dan penghasut ni ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Jadi surah ni, ayat-ayat ni pendek, ringkas. Tapi sebenarnya sebagaimana kita faham, setiap surah, bahkan setiap ayat, dia sudah cukup untuk jadi panduan dalam kehidupan kita sebenarnya kalau kita faham dan kita beramal. Termasuk dalam surah ni. Baik. Surah ni dia mula dengan qul. Qul ni kalau kita perhati antara kalimah yang banyak sebenarnya ada dalam Quran. Banyak ayat-ayat yang bermula ataupun tengah-tengah ayat ada qul. Kalimah qul. Qul ni dia memberi makna katakanlah. Jadi katakanlah ni siapa dia yang suruh kata? Ini maksud tadabburnya. Apabila kita baca ayat Quran, kita cuba tadabbur setiap kalimah, setiap ayat. Apabila kita baca qul, kita kena faham, kita kena yakin melalui tadabbur kita bahawasanya yang suruh ni Allah. Maknanya mulialah kalimah ni. Sebab dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala suruh, siapa dia kata? Asasnya ayat ni turun kepada Nabi SAW lah. Sebab ayat Quran ni turun kepada Nabi SAW.
Jadi kemuliaan ayat ni khususnya dia semakin bertambah. Sebab yang suruh Allah Ta'ala, yang disuruh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak dapat kemuliaan, maka kita kena ikut juga. Maknanya kita kena kata juga kul. Dan ayat-ayat selepas padanya. Jadi apabila kita baca ayat ni, mana kemuliaan ada pada diri kita. Sebab kita kata, kita baca yang Allah Ta'ala suruh. Dan kita kata, kita baca yang Nabi SAW telah baca dan telah suruh dan telah ajar kepada manusia keseluruhan, khususnya kepada sahabat dia. Jadi ini satu kemuliaan. Sebab itulah dalam Fatihah pun ada sebut yang diberi nikmat oleh Allah SWT, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. 4 kategori golongan manusia. Kita nak ikhtiar, nak usaha nak supaya kita masuk dalam golongan nabi-nabi, rasul-rasul tak boleh dah. Cuma kita boleh ikhtiar. Minas siddiqin was-syuhada was-salihin. Orang kata kalau kita nak, insya-Allah kita akan dapat menjadah wajadah. Kalau kita minta sentiasa dengan Allah SWT, kita berdoa, kita berikhtiar, kita bertawakal sepenuh pada Allah SWT, maka kita akan termasuk insya-Allah dalam mana-mana golongan yang disebut tadilah selain daripada minan nabiyyin. Baik, setengah ulama kata qul ni ada lebih kurang 332 kali yang disebut dalam Quran. Nak menggambarkan kehebatan, kekuatan, kepentingan qul ni. Sebab itulah dalam buku ni disebut, mula-mula sekali kita kena ingat bahawa ada tempat-tempat dalam Quran yang mengandungi perkataan qul ataupun yang bermula dengan perkataan qul. Contohnya ayat ni lah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul maknanya kata olehmu Muhammad, wahai Muhammad, beritahulah kat orang. Ini istilah Kelantan lah, kat orang ni kepada orang, pada semua manusia. Royak maknanya beritahulah, sebarlah, dakwahlah mengenai kata-kata Tuhan. Kena sebut. Apabila qul maknanya Allah Ta'ala suruh kita cerita. Dan disebut, kita pun tahu semua ayat-ayat Quran ni wajib disebar. Cuma apabila ada qul maknanya menggambarkan kepentingan. Kepentingannya perlu diberi perhatian. Sama ada ayat tu ada qul ataupun tidak. Cuma apabila ada qul, maka perhatian tu kena diberi lebih. Termasuk dalam surah ni lah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Qul sebagaimana kita sebut dalam surah Al-A'raf, ada disebut. Surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah. Nak ayatnya, semua sekali kita ni termasuk Nabi kita Muhammad SAW bergantung sepenuh kepada Allah SWT. Kalau dalam ayat ni qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, maknanya aku tidak memiliki kuasa lah untuk memberi manfaat, untuk tolak mudarat, illa ma sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hatta dari sudut ilmu pun. Ilmu termasuk ilmu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Nabi kata, kalaulah aku tahu benda gaib, contohnya, lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su'. Tentulah aku akan perbanyak buat kebajikan, buat kebaikan, dan aku tidak akan ditimpa oleh bahaya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Jadi tugas aku ni adalah semata-mata nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, basyiran wa nadhira, beri peringatan, beri berita gembira, liqaumin yu'minun, bagi orang yang betul-betul yakinlah. Orang yakinlah, orang yang boleh faham. Ini kita boleh faham daripada tadabbur ayat yang berkaitan dengan qul. Baik. Kalau kita perhati, sebab ulama kata ada 300 lebih ayat Quran yang ada sebut kalimah qul ni
Kalau kita perhati antaranya qul ni Allah Ta'ala tuju kepada semua manusia. Semua jenis pemikiran Allah Ta'ala tuju. Contohnya kepada orang musyrikin, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Ada qul. Qul siru fil ard. Asasnya ayat Al-Quran ni turun supaya orang yang syirik kepada Allah Ta'ala ni, tak yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala minta supaya manusia ni bertebaran atas muka bumi. Maknanya melancung. Dan tengok makhluk Allah SWT penciptaan ni bukan sekadar kita nak suka-suka. Bukan sekadar kita kata kita nak hilang stres. Tapi sebenarnya lebih pada tu, selain daripada kita nak suka-suka, kita melancung, kita perhati tadabbur kehebatan, keindahan, kesempurnaan penciptaan Allah SWT. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Antaranya dalam surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat yang ke-42. Jadi perhati, pergi melancung kawasan-kawasan termasuk kawasan generasi terdahulu. Macam mana kesudahan mereka ni. Akhirnya mereka ni hebat secara mana pun kita panggil mati. Jadi apabila sebut mati kak, dia turun belaka. Kegahan manusia. Manusia hak gedebel. Manusia hak sombong. Manusia hak manggak tadi. Dia akan turun sebab akhirnya manusia mati juga. Jadi begitu juga umat terdahulu. Hebat secara mana mereka pun akhirnya mereka mati belaka. Hak tinggalnya, sebahagiannya tinggallah kesan-kesan peninggalan sejarah. Hak mereka buat. Tapi mereka sendiri dah mati. Tak ada manusia hak di zaman Nabi Adam masih hidup. Tak ada. Manusia hak zaman Fir'aun masih hidup. Tak ada. Semua sekali mati belaka. Itu maksud. Jadi qul ni, apabila kita baca ayat Quran, kita kena betul-betul perhati molek. Begitu juga Allah Ta'ala tuju juga Quran ni, cuma kita kena yakin sepenuh, maknanya dia tuju asasnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk Nabi kita sampaikan kepada seluruh manusia, dan dia tuju juga kepada kita semua. Termasuk ayat ni juga tuju kepada ahli kitab kita panggil. Qul ya ahlal kitab, contohnya. Maknanya ayat ni tuju khusus kepada ahli kitab. Sebab apa Allah Ta'ala tuju khusus kepada ahli kitab ni? Ada sebab dia. Ahli kitab ni maknanya secara mudah kita kata orang yang faham. Orang yang ada ilmu tentang wahyu yang turun daripada langit. Sama ada Nabi Muhammad SAW, Quran ataupun kitab-kitab terdahulu. Mereka ni mempunyai peranan yang penting. Jadi mereka mempunyai tanggungjawab yang besar. Kalaulah mereka ni tidak ikut sebagaimana ayat-ayat Al-Quran ataupun kitab-kitab yang turun sebelum ni, kita nak panggil Zabur ke Taurat ke, kalau mereka tidak ikut sedangkan mereka faham, maknanya jahanam habis dunia ni. Manusia akan jadi samar, tidak tahu hak mana hak betul. Baca contohnya ayat Quran macam ni, tapi tengok Tok Alim macam lain. Di sudut perangai dia, di sudut tingkah laku dia. Jadi antaranya Allah Ta'ala tuju khusus. Qul ya ahlal kitab. Antaranya kalau ayat ni Allah Ta'ala minta ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Akhirnya kita ni hidup atas dunia, tak kira kita kena faham mesti ada tepat titik tolak kita, tepat titik bertemu kita. Di mana tepat titik bertemu kita? Antaranya kena yakin sepenuh tentang keesaan Allah SWT. Alla na'budu illallah, antaranya. Wala nusyrika bihi syai'ah. Tak boleh sama sekali kita bersyirik kepada Allah SWT. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tak boleh kita nak mengambil makhluk sebagai tempat rojok utama kita sehingga kita lupa Allah SWT. Maknanya ahli kitab ni, dia ada tok-tok alim dia. Hebat secara mana tok-tok alim pun kita tak boleh berhenti setakat tu. Kita kena tanya orang yang alim dalam bab tertentu mengikut kepakaran masing-masing, tetapi akhirnya kita kena pastikan jawapan daripada tok alim, jawapan daripada orang yang pakar ni kena kedok dengan kehendak Allah SWT. Itu maksud
wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Begitu juga ada ayat kul yang tuju kepada, antaranya ulama kata tuju asasnya kepada puak-puak munafik. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah. Orang munafik ni antara sifat dia suka bersumpah. Bahagian kecek memang sedap janji. Janji tu, janji ni, janji tu, janji ni. Tapi buat belum tentu. Yang pentingnya yang Allah Ta'ala minta adalah ta'atun ma'rufah. Yang pentingnya buat ke tak buat. Ta'at ke tak ta'at. Kehendak Allah SWT. Ini penting. Ini antara ayat-ayat yang ada penggunaan kalimah kul. Ayat kul ni penting. Dan ada juga ayat, kalau kita perhati daripada 300 lebih ayat yang guna kul ni, ada hiwar ma'al mu'minin. Allah Ta'ala tuju khusus kepada orang yang beriman. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini dalam surah Al-An'am ayat 151. Ada juga hiwar kepada manusia keseluruhan, ada juga. Qul ya ayyuhan nas contohnya. Apabila sebut wahai manusia, katakanlah wahai manusia semua sekali. Tak kira siapa. Zaman mana hidup, warna kulit ke apa dia, bahasa dia, budaya dia macam mana, sepatutnya manusia ni kena cakna. Sebab ini mari daripada Tuhan Allah yang mencipta kita semua. Jadi antaranya ada ayat qul ya ayyuhan nas, wahai manusia semua. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya Rasulullah SAW antaranya hak ni utusan aku. Daripada aku. Nabi Muhammad ni bukan dia sendiri lantik dia. Bukan masyarakat Mekah pada masa tu. Bukan mana-mana organisasi. Tapi yang lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Utusan Allah Ta'ala ni adalah mari khusus daripada aku. Kehendak aku, Allah Ta'ala kata. Ini antara makna qul ya ayyuhan nas ni Rasulullah ilaikum jami'a. Ada juga qul yang diguna untuk jawab persoalan. Kadang-kadang di zaman Nabi SAW ada kalangan sahabat, dia ada muskil. Jadi dia tanya, antaranya dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi apa yang harus disedekahkan? Apabila turun ayat sedekah, jadi ada kalangan sahabat tanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afu. Allah Ta'ala kata, qulil afu. Sedekah bagilah apa yang lebih daripada keperluan kita. Asasnya kita ni kalau ada duit ke, ada harta ke, ada barang, maknanya untuk kita, untuk orang yang di bawah tanggungan kita. Hak benda-benda asas. Jadi kalau kita nak derma, contohnya lil afwa antaranya adalah hak lebih. Jadi hak lebih ni atas kita lah yang tentukan. Cuma Islam ni dia ajar kita supaya derma ni antaranya supaya ada dalam hati kita bahawasanya semua ni adalah milik Allah SWT. Kalau kita derma mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu derma contohnya 10 sen lah. Derma RM1. RM1. Yang pentingnya dia ada hikmat. Banyak tujuan. Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Islam ni, dia galak bagi derma, antaranya adalah supaya kita ingat bahawasanya semua nikmat rezeki ni semua mari daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala suruh kita derma pun, dia suruh hak dia. Cuma melalui kita untuk kita dapat pahala. Dan apabila kita derma ni, maknanya kita nak buang rasa bakhil, rasa kedekut. Dan apabila kita derma ni, maknanya dia boleh tambah kasih sayang, hormat menghormati. Orang kaya bantu orang miskin. Dan kita orang yang orang panggil orang miskin ataupun orang bobo cukup ni, kita derma juga sebab kita nak latih jiwa kita, diri kita. Macam tu. Itulah sepenuhnya. Begitu juga kadang-kadang kul ni dia berkait dengan doa, berkait dengan akidah. Macam contohnya hak 3 kul ni lah. Dia berkait dengan ibadat. Kita doa ni
qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dia termasuk doa, dia termasuk ibadat, dan dia termasuk berkait dengan akidah. Qul huwallahu ahad antaranya. Asas dalam kehidupan kita ni, kita nak samak di sudut ilmunya, akhirnya dia berkait dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu asasnya qul ni. Jadi apabila kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk ayat ni, dia akan mari akhirnya rasa takut. Sebab Allah Ta'ala dalam ayat ni suruh minta kita ni berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berlindung dengan apa? Terlalu banyak hak yang kita kena berlindung. Kalau dalam buku ni dia sebut muka surat 4 tu, kita ni manusia ada perasaan takut. Takut. Kita takut apabila mari waktu malam gelap gelita, kita takut. Kita takut apabila berdepan dengan binatang-binatang buah. Takut kau rimau, takut kau singa, takut kau ular, takut kau gajah. Ada orang takut kau lipah, ada orang takut kau kucing, ada orang takut kau cacing, macam-macam takut. Jadi macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada perasaan takut tu? Ya, takut kau rimau ada cara dia. Takut kau lipah ada cara dia. Takut kepada Allah SWT ada cara dia. Antara caranya Allah Ta'ala dah ayat dah kita baca ayat ni beramal qul a'udzu birabbin nas. Sebab itulah a'udzu tu dia memberi gambaran kita minta berlindung dengan Allah ni bukan sekali, bukan dua kali, sokmo-sokmo. Sepanjang kehidupan kita ni kita kena baca juga sokmo-sokmo. Sebagaimana antaranya hak Nabi ajar pada kita setiap kali nak tidur, antaranya baca ayat ni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Kalau kita dalam buku ni nak sebut kamu hendak cari penjaga lebih hebat daripada aku, memang tak ada. Kita ni kadang-kadang kita berhenti setakat makhluk. Kita rasa takut, kita gejembur, kita berlindung dengan manusia. Kita lupa dengan Allah Ta'ala. Kita lupa nak berdoa, kita lupa nak baca Quran, kita lupa nak bermunajat pada Allah SWT. Sedangkan Allah Ta'ala kata, daripada kefahaman ayat ni, maknanya kita nak cari orang yang boleh jaga kita, nak banding dengan Allah Ta'ala tak ada. Itu maksud qul a'udzu birabbin nas. Sebab kalau dalam buku ni sebut, hatta mula-mula kita berada dalam perut mak kita, hatta mak kita pun tidak tahu mula-mula asal usul kejadian masa mana nak start jadi dengan kita. Cuma lepas pada tu baru mak kita ni tahu, ngandung, gicek ataupun rasa loya, macam-macam lah. Ataupun apabila perut tu dah ni baru tahu mak ni ngandung. Tapi Allah Ta'ala tahu daripada asal lagi, daripada azali lagi. Dan kita manusia ni Allah Ta'ala kata semua daripada aimani belaka. Aimani belaka. Jadi aimani ni, apabila sebut aimani, orang panggil tak boleh buat gora dengan aimani ni. Ada ke aimani yang mulia, aimani yang hina? Semuanya mimma immahin. Kita ni semua sekali daripada mimma indafik, mimma immahin. Air pancutan yang keluar daripada suami terhadap isteri dia. Ma immahin, aimani ni air yang hina. Walaupun dalam kejadian aimani ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, alam nakhluqum mimma immahin. Tidakkah kami jadikan kamu tu berasal daripada air yang hina. Jadi kita ni kalau kita nak rasa kita nak rasa agah, nak rasa gedebel pun kita kena ingat asal-usul kita. Jangan ingat sekarang ni. Ingat sekarang ni memanglah comel sebab Allah Ta'ala cipta kita ni makhluk hak paling comel sekali. Tapi asal-usul tu, orang kata kembali kepada baki asal-usul. Asal-usul kita ni asalnya daripada mimma immahin, daripada air mani yang hina. Jadi kita ni kita kena tahu semua sekali kita. Kita ni ada kuasa ke, kita ni ada pengaruh ke, kita ni ada pangkat ke, kita ni banyak duit ke apa semua sekali, kita banyak ilmu ke secara mana sekali, semua sekali pun, kita ni sebenarnya daripada satu, semua mari daripada Allah. Dan asal kita ni
daripada air mani. Macam mana melalui air mani ni Allah Ta'ala seduk daripada Tok Guru kata intisari pati tanah. Ya, asalnya daripada tanah, daripada tanah, sebab ia jadi air mani ni, daripada tanah itulah tubiknya padi, beras, buah-buahan, makanan, binatang apa semua sekali mari daripada tanah. Dan proses itulah dalam buku ni sebut macam mana Allah Ta'ala kata aku perah seolahnya. Aku perah air tu, aku titing, maknanya aku timbang, aku kukuh, aku perah, semua sekali. Air mani, proses nak boleh jadi air mani ni, manusia bekerja, tanam padi, tanam pokok, apa semua sekali, akhir manusia boleh makan. Makan nasi, makan buah, makan daging, makan apa semua sekali ni, asas semua mari daripada tanah. Daripada proses itulah tubiknya air mani. Jadi macam mana proses air mani nak boleh jadi kita manusia ni, seolahnya kalau istilah orang Kelantan agak, air mani tu perah, titing, kukuh, peras semua sekali sehingga akhir jadi kita manusia. Ayat Quran ada sebut thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi itu proses kejadian kita manusia sehingga sampai satu tahap Allah Ta'ala kata thumma ansha'nahu khalqan akhar. Khalqan akhar ni diterjemah ulama sebut ayat tafsir dia fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi apabila setelah sempurna kejadian fizikal kita manusia ni, nak menyempurnakan kesempurnaan penciptaan dan nak bezakan manusia dengan makhluk lain, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini Allah Ta'ala tiupkan roh dia. Dengan roh lah manusia sempurna. Dicampur dengan akal, dicampur dengan fitrah, menyebabkan manusia ni ada unsur tanggungjawab, mas'uliyah. Sebab itulah penting manusia kena fikir kehidupan kita atas dunia ni belah-belah mana pun akan berakhir di akhirat. Dan apabila di akhirat, kita manusia ni walaupun pada zahir kita nampak manusia tanah dalam kubur hampir keseluruhannya hancur lebur dah, tetapi semua sekali dengan kuasa Allah Ta'ala akan dikembalikan semula. Dikembalikan semula ni manusia ada tanggungjawab, mas'uliyah. Dalam bahasa Arab mas'uliyah, dalam bahasa Melayu diterjemah tanggungjawab. Tanggungjawab. Kita tanggung bebanan ni, taklif ni kita tanggung. Kemudian kita akan jawab asasnya di hadapan, akhirnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam hadis ada sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita manusia ni ada tanggungjawab, kita akan dipertanggungjawab, disoal oleh Allah SWT di akhirat kelak. Waqifuhum innahum mas'ulun. Di akhirat kelak manusia akan berhenti di satu tempat di pada mahsyar untuk berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua sekali nikmat kita rasa sekali, nikmat kehidupan, nikmat bernafas, nikmat makan, nikmat minum, nikmat kenyang, nikmat hilang stres, nikmat semua sekali. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua sekali akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hamba rasa cukup dululah untuk kuliah pagi Jumaat kita pada pagi ini. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala kita akan sambung minggu depan pula, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.